Okey, assalamualaikum dan selamat pagi. Pada pukul 11.30 kita agak lewat setengah jam. Inilah video yang pertama kita dalam musim PKPB yang bermula 9 November 2020. Jadi pada hari ini saya akan teruskan sesi pengajaran secara online. Kita akan membincangkan tentang tajuk pendawaian tersembunyi. Jadi saya akan kupas sedikit mengenai pengetahuan tentang cara mendawai pendawaian tersembunyi. Jadi untuk itu kita tengok dulu apakah yang kita akan belajar dalam tajuk ini. Okay, sebentar ya. Okey. Seperti yang anda tengok pada skrin yang saya telah sharekan. Okey, kita berada pada tajuk kertas penerangan level 2 di mana kita akan membuat di bawah tajuk pendawaian tersembunyi. Okey. So, saya akan terangkan secara ringkas. Kita akan go through secara ringkas dan padat supaya kita tidak bosan tentang penerangan dalam bentuk video ini. Okey, tujuan untuk pendawaian tersembunyi ni kita nak tahu, kita nak faham, tahu cara nak buat, langkah ataupun step nak buat pendawaian. Okey. Dan sebelum kita tahu nak buat step ataupun langkah pendawaian ni, kita mesti ada menyediakan alatan tangan. Itu ada peralatan, ada bahan mengikut jenis pendawaian yang kita nak dawai lah. Okey. Okey, seperti yang kita lihat di sini ialah pendawaian tersembunyi. So, pendawaian tersembunyi ni kita biasa buat dalam peringkat pembinaan bangunan. Tak ada orang buat pendawaian tersembunyi ni bila rumah tu dah siap bina baru nak buat. So orang kata tak berapa cantik lah nak buat. Sebab apa? Bangunan yang pada awal pembinaan ni lagi kemas dan tak perlu kerja yang banyak. Kalau rumah yang dah siap nak buat pendawaian tersembunyi ni, dia lebih kepada kita nak keluarkan barang, kita nak kemaskan barang balik, orang ada duduk dalam tu. Jadi bila nak buat pendawaian tersembunyi, tak syok lah. Debu-debu semua berterbangan kan. Rumah jadi kotor. Jadi pemilihan pendawaian tersembunyi ni pada awal pembinaan bangunan. Itu yang terbaik dan lebih cantik. Okey. Kita tengok dulu dalam sistem pendawaian tersembunyi ni. Biasanya kabel ataupun pembuluh kita akan pasang dalam dinding. Okay? Dalam dinding kita akan pasang. Dan kalau ceiling tu ada simen, kita tanam dalam simen. Okay? Dan benda ni tidak akan kelihatan langsung. Tak ada kesan. Maknanya bila dah cat, dia nampak rata, cantik je. Tak ada nampak mana timbul wire dan sebagainya. Yang ada point sahaja. Okey. Di mana kita boleh tengok sistem ini? Okey, sistem ini paling mudah kita tengok adalah dalam rumah kita sendiri. Rumah kita sendiri, kita tengok ada petak, ada switch, ada petak, soket air keluar. Dan dekat ceiling tu kita hanya nampak poin lampu. Lampu dipasang. Tak ada menunjukkan sambungan tu di mana dan ke mana. Okey. Itu adalah penerangan yang pendek, okay, mengenai pendawaian tersembunyi. Itu dia punya terms. Bagi tujuan kekemasan dan memberi perlindungan kepada kabel untuk tempoh yang lebih lama. Perlindungan, okay. Dia kemaslah. Okay, lebih cantik, tak nampak. Okay, kita lihat 1.1 jenis pendawaian tersembunyi.
Gambar menunjukkan di bawah adalah rajah 1A dan 1B adalah merupakan pendawaian tersembunyi menggunakan pembuluh. Okay. Jadi waktu amali nanti kita akan membuat cara ini. Ini kita akan belah dinding, kita akan tanam pembuluh dan kita akan masuk wire. Okay. Dekat sini kita tengok. Saya zoom sekejap supaya lebih jelas, lebih nampak. Okey, ini adalah pembuluh. Dalam ni kita tanam pembuluh PVC yang kita selalu guna tu kan. Okey. Dan ini adalah iron box. Okey, iron box ni lebih kurang kepada kotak teracur tapi dia ada jenis dia. Untuk dalam simennya. Okey. Dan di luar ni kita akan letak switch jenis metal LED atau dan sebagainya lah. Banyak ada yang plastik, ada yang besi dan pelbagai bentuk switch atau soket yang kita boleh pasang mengikut saiz. Okey, itu adalah rajah 1A. Kita tengok pula daripada rajah 1B. Okey, ini adalah gambaran yang sebenar bagaimana sesebuah bangunan atau rumah yang dalam level pembinaan lagi dia orang sudah membuat pendawaian tersembunyi. Maknanya bila dah siap nanti, kita tak nampak benda-benda macam ni. Mana wire sambung dan sebagainya. Inilah gambar contoh lah. Contoh. Okey. Harap kau semua faham. Okey, kita akan teruskan kepada penerangan seterusnya. Iaitu rajah 2A dan 2B menunjukkan pendawaian tersembunyi menggunakan kabel bertebat. Okey. Apa dia menggunakan kabel bertebat ni? Okey, kita lihat gambar dulu. Okey, saya besarkan supaya kita nampak dengan jelas. Okey, lihat lampu dinding. Okey, ini adalah lampu dinding. Ini adalah penutup lampu. Ini dia punya tapak lampu dia. So, lampu dinding ni kita tak nampak wire di dalam dia. Okey, nampak? Ini adalah keratan rentas yang menunjukkan benda di dalam simen. Okey, dia dinampakkan gambarannya. Dan dinding yang belum dilepa macam ni dan kabel yang menggunakan timah. Ini yang gunakan apa dipanggil? Leads. Okey. Ini adalah pemalak lampu di bawah dan yang garisan putus-putus ini adalah garisan tersembunyi. Okey. Alright. Gambaran seterusnya kita tengok di mana soket dalam dinding, iaitu kita dapat melihat ada wire sahaja yang terkeluar dan tak ada kesan-kesan di mana arah wire itu pergi. Ini menunjukkan pendawaian tersembunyi. Okey. Kabel bertebat adalah kabel yang ada tebat, kabel yang besar-besar. Dia boleh melindung kabel. Kabel tu tebal. So dia boleh tanam dalam dinding. Okey, tak apa. Penerangan ni saya skip dahulu sebab kita akan teruskan yang pertama tadi menggunakan pembuluh. Okey, kaedah pemasangan kabel. Okey, langkah-langkah ni saya nak kamu betul-betul faham. Sebab soalan-soalan akan keluar, dia akan tanya langkah atau kaedah pemasangan kabel. Okey, seterusnya kita akan terus kepada kaedah pemasangan kabel. Alright, pemasangan tersembunyi boleh dibuat sama ada bangunan tu sedang dibangunkan atau sudah siap. Kalau bangunan tu siap, proses memecah dinding konkrit, menebuk alur dilakukan mengikut saiz. Okay, saiz atau ukuran konduit pembuluh mengikut ketebalan kabel yang hendak ditanam. Okey, bangunan tu kalau dalam pembinaan konduit atau kabel perlu diletak dalam atau sebelum dinding tu diplaster ataupun dilupa. Okey, supaya dinampak rata lah. Sebab ini memudahkan untuk melancarkan kerja-kerja pendawaian. Okey, saiz lurah yang ditentukan kita kena ukur dulu pada dinding atau lantai atau ceiling. Okay. Kita ukur dia punya lebar dia, berapa kita nak potong. Kemudian kita gunakan mesin pencanai. Okay. Kita akan potong pada tempat kita tanda tu, tempat saiz wire yang kita nak masuk. Lepas tu kita pecahkan
Sikit demi sikit menggunakan tukur dan pahat. Okey. Untuk kedalaman lurah dinding tu kita nak masuk kan. Untuk tanam kabel, biasanya kita akan guna 12 mm hingga ke 20 mm kedalaman dinding tu lah. Kalau tebuk dalam sangat, nanti kita nampak orang sebelah. Tak elok lah. Nanti tebuk bahagian rumah kita berkembang dengan jiran kan. So, kita tebuk jiran sebelah, kita nampak jiran sebelah. Maknanya dah pecah, tembus. Jadi, itu satu kerja yang tidak praktikal. So, kita perlu menggunakan ukuran yang tepat. Okey. Bagi kedalaman lurah dinding yang memasukkan konduit berukuran 25 mm, kedalamannya ialah 40 mm. 20, 25, okey, maafkan saya. 25 mm, kedalaman dia adalah 40 mm. Dan bagi konduit berukuran 19 mm, kedalamannya adalah 30 mm. Jadi kecil sikit. Bagi space lah, bagi sepat semen tu boleh tutup dan nampak rata. Itu tujuan dia. Okey. Kabel boleh dibentangkan terus pada lurah dan dikelipkan bahagian batu supaya tidak keluar. Kalau guna cara kabel bertebat, kita just susun wire straight ke atas, okey. Dan kita akan klip dia supaya dia memegang pada dinding tu, dia tak berselerak. Okey. Kalau kita guna konduit, kita masuk konduit pembuluh. Kita masuk, bagi dia tak ada ni, kemas, lepas tu kita bawa masuk wire. Itu cerita pembuluh lah. Okey. Ketika menebuk lubang, okey, ketika menebuk lubang ataupun lurah, elakkan membina laluan kabel di tempat yang senang untuk kabel tu rosak. Contohnya, masa kita nak tebuk nak buat lurah kabel, kita jangan pilih kawasan yang ruang yang bergantung gambar. Maknanya ruang tu gantung gambar pada paras tu, elakkan. Okey, ruang yang gantung jam ataupun ruang yang ada hiasan rumah yang selalu kita letak. Okey, kita elakkan kawasan-kawasan macam ni. B, kalau kita lihat di bahagian pintu rumah kita ataupun tingkap, kita jangan buat wiring di situ. Okey, kita jangan buat wiring di situ. Kita elak tempat lain. Dan C yang last sekali ialah pada tiang sokongan. Okey, tiang sokongan ni adalah penting. Okey, tiang sokongan ni adalah penting untuk support kita punya bangunan lah. Maknanya kita jangan buat wiring dalam bangunan tu. Okey, dalam bangunan tu kita jangan buat. Dalam bangunan pula, dalam tiang sokongan tu. Sebab tiang tu kalau kita cederakan, kemungkinan sesebuah bangunan tu boleh roboh. Okey. Nampaknya kita ada berapa orang? Kita ada Kai. Selamat datang. Pagi. Kita ada 2 saja. Tapi tak apa. Teruskan. Okey, rajah 3 ni akan menunjukkan pendawaian tersembunyi yang telah siap dipasang. Okey, alright. Kita tengok rajah 3. Okey, kita tengok bagaimana kemasnya sesebuah pendawaian tersembunyi. Okey. Pendawaian tersembunyi yang telah siap dipasang. Kita nampak poin lampu, poin kipas saja. Kita tak nampak wahyu tu di mana. Okey. Kita nampak ni satu, ni smoke detector. Ini poin kipas, ini poin lampu, ini poin soket alih keluar di bawah. Nampak? Kita tak nampak di mana wire tu pergi, masuk atas ke bawah, kiri kanan. Kita tak nampak mana tu sebab bendanya berada di dalam dinding. Okey, baik. 1.13 kebaikan pendawaian tersembunyi. Okey, antaranya yang soalan-soalan selalu tanya ialah kebaikan pendawaian tersembunyi. Apa dia kebaikan? Okey. Sebagai kita nak tahulah, nak ingat, pendawaian ni kalau tersembunyi ni benda tak nampak. So, poin utama adalah lebih kemas dan cantik. Itu yang pertama. Yang kedua, selamat kerana wire-wire tu tidak terdedah kepada kerosakan mekanikal,
bahan kimia dan haba. Dan last sekali ialah pendawaian tersembunyi ini memang tahan lama. Okey, pendawaian tersembunyi ini memang tahan lama. Okey. Kita pergi 1.14 di mana kelemahan pendawaian jenis ni. Okey. Kita lihat bagaimana kelemahan dia. Kelemahan dia bila berlaku kerosakan memang susah untuk kita betulkan atau dibaiki sebab berada dalam dinding. Kita perlu mencari puncanya di mana. Okey. Kedua, memerlukan kos yang tinggi untuk membaiki kerosakan kabel. Kenapa kos yang tinggi ni? Okey, saya akan jelaskan secara ringkas kos yang tinggi untuk membaiki kerosakan kabel pada pendawaian tersembunyi sebab skill untuk tarik ataupun masuk wire dalam dinding ni sangat-sangat sukar dan leceh. Okey. Ketiga, punca kerosakan sukar dikesan. Okey, dalam dinding ni kita tak nampak dia punya kesan dia sama ada hendak kita terbakar ke kat dalam dia ke ataupun kita tak nampak wire tu putus. Okey. Supaya wire tu kalau dah putus dekat dalam, mungkin orang yang nak repair pada dinding ni kena tebuk dinding, kena pecahkan balik. So, bayangkanlah gambar yang saya tunjukkan tadi, benda yang dah siap kemas, akibat kerana satu kabel, mereka terpaksa pecahkan dinding yang cantik, yang dah siap cat dan sebagainya. Itulah dia punya kelemahan. Okey. Dan yang keempat, kebaran kalian terkena paku. Okey. Kebaran kalian terkena paku akibat ketukan pengguna. Okey, ini selalu terjadilah bila kita nak lekatkan something dekat dinding sebagai benda hiasan. Kita paku, kita tak sedar bawah tu ada wire dan sebagainya. Okey. 1.5 ciri-ciri pemilihan sistem tersembunyi. Okey, bekalan jenis 1 atau 3 fasa. Kalau nak buat tersembunyi ni ada 2. Kita pakai 1 fasa dan 3 fasa saja. Okey. Kedua, kita lihat pada keseluruhan bangunan tu diperbuat daripada batu dan semen. 3, memerlukan suasana bangunan yang kemas dan cantik. Okey, nampak tak ada wire, tak serabut kan. Okey, dan keempat, kerosakan mekanikal yang boleh dikurangkan. Okey. Lagi satu, sistem tersembunyi, iaitu bilangan kabel yang hendak dipasang perlu dipasang dengan banyak. Maknanya kalau banyak kabel-kabel yang hendak dipasang, maknanya kita perlu tanam dalam dinding supaya kabel yang berselirat tu tak nampak. Okey, nampak kemas lah, tak nampak. Hanya orang technician saja yang tahu benda tu berselirat di dalam dinding. Okey. Dan last sekali ialah kadar kuasa beban yang dipasang adalah kecil. Okey. 1.16 jenis-jenis kabel. Okey, kabel yang digunakan bagi sistem ni adalah sama dengan sistem permukaan. Okey, yang kita buat awal dulu iaitu pendawaian permukaan. Jenis kabel dia sama. Saiz dia sama. Dan dia bergantung kepada kaedah pendawaian dan pelindungan mekanikal. Okey, kita tengok kat sini pendawaian tersembunyi menggunakan pembuluh kabel PVK, pendawaian tersembunyi tanpa pembuluh. Okey, kabel dia PVK. Kalau tanpa pembuluh ni ialah pendawaian tersembunyi kabel bertebat. Maknanya dia tak guna pembuluh, dia terus tanam wire direct dalam tu. Kita buat alur, kita tanam wire terus. Itu dia. Okey, 1.2 langkah untuk melakukan pemasangan pendawaian tersembunyi. Okey. Bagi yang melihat pada pagi ini, okey. Saya tunjukkan rajah 4, maknanya gambar foto langkah-langkah pemasangan. Okey. Supaya kita tahu dan faham bagaimana hendak membuat pendawaian tersembunyi nanti. Alright. Okey, langkah pertama, kita lihat gambar ini. Okey.
Gambar ni adalah gambar binaan garisan untuk laluan kabel pada dinding berdasarkan gambar rajah skematik yang diberi. Maknanya kita lukis dulu pada dinding yang nak kita tebuk alurnya nanti. Dan langkah yang kedua, ini adalah kerja-kerja menebuk lurah untuk kabel yang menggunakan peralatan. Dia banyak macam-macam peralatan yang sesuai lah. Kalau guna tukur dan pahat. Kadang-kadang sekarang ni teknologi dah semakin canggih. Kita boleh gunakan rotary hammer boleh, tapi jangan terlalu kuat, jangan tidak merosakkan dinding sebelah, dia bahagian sebelah. Okey. Itu adalah langkah dua. Nampak abang baju merah tu, dia naik atas tangga, macam mana dia ni. Alright. Langkah ketiga kita tengok. Langkah ketiga kita lihat dengan jelas lurah kabel tu dah siap ditebuk mengikut kedalaman, mengikut lebar, saiz, ukuran yang sesuai lah untuk masukkan kabel. Okey, terus kepada langkah yang keempat, iaitu kabel dimasukkan ke dalam lurah yang kita tebuk. Okey, kabel dalam pembuluh yang telah siap dipasang berdasarkan gambar rajah pendawaian. Okey. Ini adalah projek yang biasa yang technician ataupun electrician yang buat. Diorang akan pasang pembuluh terus dan masukkan kabel terus. Dan apa yang tinggal adalah poin-poin ni dia akan lebihkan wire. Lebihkan wire sedikit supaya waktu pemasangan dah siap nanti senang untuk dipasang. Okey. Okey, ini dah sampai ke tahap 4 ni. Level ni dah dekat dalam siap dah ni. Tapi belum siap lagi. Pasal apa? Kita belum tutup lagi dia punya kabel dia. Belum tutup lagi. Belum nak bagi sama rata nanti ya. Okey. So, saya kecilkan. Alright. Langkah yang kelima. Sediakan mortar untuk melepah lurah laluan kabel. Okey, mortar ni dia sama dengan simen. Okey. Boleh guna simen, gunakan mortar ataupun kapur dan sebagainya lah. Dia ada bancuan dia, ada nisbah dia nanti. Kita akan belajar. So, saya akan terangkan later on. So, langkah 5, sediakan mortar. Saya besarkan sedikit. Okey, ini langkah yang kelima. Langkah yang keenam, ini adalah melepa laluan lurah kabel. Bila melepa tu, kena sama rata dengan dinding sebelah. Sama rata. Jangan ada yang tenggelam, ada yang timbul sangat. Nampak dia punya kesan dia. Tu tak cantik. Finishing tak cantik. Alright. Ini adalah langkah yang ketujuh. Kabel yang telah siap ditutup menggunakan mortar. Okay. Dah siap tutup semua rata. Yang tinggal hanyalah poin sahaja. Alright. Kemudian langkah ke-8, pengujian litar hidup. Sebelum kita cat, kita terus buat pengujian litar yang kita telah masukkan tadi. Bila dah finishing semua, litar berfungsi dengan baik, barulah kita cat. Okey, saya ulang langkah ke-8. Pengujian litar hidup dilakukan setelah semua alat tambah dipasang. Pastikan semua ujian litar hidup hendaklah dengan kebenaran dan pengawasan guru. Okey, saya kena berada di situ memantau kamu buat kerja nanti. InsyaAllah ada peluang kita akan buat. Okey, kita rasa kita akan stop dulu sampai di situ. Mungkin esok kita akan sambung lagi dengan amalan semasa mendawai pendawaian tersembunyi. Okey, sekian saja daripada saya. Diharap kita sentiasa menjaga dan mengamalkan norma baru dalam kehidupan kita. Sentiasa membasuh tangan, keluar rumah memakai pelitup muka dan mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh MKN. Dan daripada saya, sekian saja pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.